Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam slot tafsir untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran. Kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-63 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dialah yang menyatukan antara hati mereka, iaitu orang yang beriman. Jika kamu membelajarkan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya kamu tidak dapat menyatukan hati mereka. Tetapi Allah telah menyatukan antara hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan al-lafa yang bermaksud mempersatukan dan menjadikan harmoni. Pada ayat wa al-lafa baina qulubihim, dan dialah yang menyatukan antara hati mereka, iaitu orang yang beriman. Setiap orang memiliki naluri perasaan cinta dan benci. Sifat cinta terhadap sesuatu menyebabkan sesuatu itu kukuh dipertahankan. Manakala sifat benci pula menyebabkan permusuhan yang melahirkan sifat berkelahi, bahkan pertumpahan darah serta musnahnya jiwa dan harta. Ayat ke-63 surah Al-Anfal ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala mendorong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin supaya bersatu padu dan kasih mengasihi, khususnya dalam kalangan suku kaum Aus dan Khazraj. Sebelum kedatangan Islam, kedua-dua suku kaum ini saling bermusuhan dan berkelahi, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati mereka. Kemudian mereka semua menyokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya semua perkara itu berlaku adalah kerana berkat taufik dan petunjuk Allah. Ini kerana tanpa taufik dan hidayahnya, manusia tidak dapat disatukan hati mereka, kerana hati manusia berada di bawah kekuasaan Allah dan hanya Allah sahajalah yang menguasainya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-63 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan orang mukmin untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mengorbankan jiwa dan harta untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebelum ini, mereka bermusuhan dan berkelahi. Sekiranya bukan sebab nikmat daripada Allah, iaitu persaudaraan iman yang lebih kuat berbanding dengan persaudaraan sebangsa, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu untuk mengumpulkan hati mereka, kerana sikap saling bermusuhan di antara mereka sudah begitu mendalam dan tidak mampu dihilangkan begitu sahaja. Allah Maha Berkuasa dalam melunakkan hati mereka dan mengumpulkannya di atas jalan yang lurus. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-63 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mengeratkan hubungan hati orang beriman, iaitu kaum Ansar yang selama ini sudah lama berada dalam permusuhan antara satu sama lain. Al-Imam Al-Qurtubi berpandangan bahawa kejayaan menjinakkan hati kaum Ansar ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana selama ini kaum Ansar memang terkenal dengan sifat ta'assub dengan kabilah masing-masing. Bahkan mereka sanggup berperang disebabkan salah seorang anggota kabilah mereka ditampar oleh suku kaum yang lain. Namun Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengumpulkan hati mereka dalam keimanan sehingga masing-masing sanggup berperang walaupun dengan ayah mereka sendiri, semata-mata atas dasar agama. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-63 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa suku Aus dan suku Khazraj berpecah belah dalam tempoh waktu yang agak lama. Bertahun-tahun mereka berkelahi sehingga banyak nyawa terkorban dan sifat benci juga masih tidak terputus. Tetapi berkat ajaran Islam, mereka bersatu padu untuk taat sehingga mereka menjadi golongan Ansar, saling tolong-menolong dan berkasih sayang. Semuanya ini tidak akan berlaku jika bukan daripada hidayah Allah yang diberikan kepada mereka. Az-Zamakhsyari menyatakan dalam kitabnya Tafsir Al-Kashaf bahawa bersatunya hati orang yang didatangi Rasulullah SAW adalah salah satu daripada tanda kebesaran Allah Ta'ala yang Maha Agung. Perkara ini disebabkan kerana orang Arab terkenal dengan sifat keras dalam mempertahankan suku dan kabilah walaupun dalam perkara yang remeh. Tidak mahu bertolak ansur dan kuat sifat berdendam. Kemudian mereka bersatu hati dan menjadi rapat dalam mengikuti Rasulullah SAW kerana wahyu Allah Ta'ala telah menyatukan kata-kata dalam kalangan mereka sehingga timbul ikatan cinta yang mesra sesama mereka. Mereka disatukan oleh satu cinta, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-63 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-63 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa hanya Allah Ta'ala sahaja boleh membolak-balikkan hati manusia daripada sifat benci kepada sifat cinta dan sebaliknya. Ayat ke-63 surah Al-Anfal ini menunjukkan kepada kita mengenai cara bagaimana Allah SWT menolong orang mukmin. Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan hati orang mukmin yang berjuang bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Inilah sebenarnya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini berkaitan dengan hubungan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansar, dan perkara ini juga merupakan salah satu perkara penting yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sampai ke Madinah. Rasulullah SAW telah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansar. Kaum Ansar telah berkongsi apa sahaja yang mereka miliki dengan saudara mereka, iaitu kaum muhajirin. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatukan hati kaum Ansar. Bayangkanlah kaum Ansar yang suatu ketika dahulu tidak pernah aman dan sentiasa berperang dengan suku kaum lain. Apabila telah datangnya cahaya Islam, mereka terus menjadi saudara dan tidak berperang lagi. Mereka dikenali dengan satu nama, Ansar, yang bermaksud penolong. Peristiwa ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran
ayat ke-103 yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah, iaitu agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa zaman jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Allah. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa zaman jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu dengan ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Tetapi jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang bermusuhan dan berperang sesama sendiri kerana berbeza pandangan dan mazhab walaupun sesama Islam. Bahkan masih terdapat segelintir daripada kalangan umat Islam yang berpuak-puak, dan mentaliti ini seolah-olah tidak dapat dihilangkan daripada akal fikiran mereka. Begitulah realiti yang berlaku pada hari ini. Sememangnya sukar untuk bersatu padu. Disebabkan kerana berpecah belah dan tidak mahu bersatu padu, maka kita dipandang lemah di mata dunia dan diperkotak-katikkan oleh orang bukan Islam. Ingatlah bahawa manusia tidak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang mampu untuk menyatukan hati manusia dalam mentauhidkan Allah. Oleh itu umat Islam hendaklah bersatu padu dan berpegang kuat dengan akidah Islam. Sekiranya umat Islam berpegang kuat dengan akidah Islam, maka sudah pasti Allah Ta'ala akan menghilangkan perbezaan sesama Muslim. Percayalah, dengan berpegang kuat kepada akidah Islam, kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka umat Islam pasti akan dapat bersatu padu. Ramai orang berkata bahawa umat Islam sudah tidak bersatu padu, tetapi tidak ramai orang bertanya, apakah yang dapat menyatukan hati umat Islam? Jawapannya ialah melalui kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mempunyai sumber rujukan yang sama dan berpegang teguh dengannya, maka kesatuan umat Islam pasti akan dapat dicapai. Sebagaimana kaum Ansar dan kaum Muhajirin dapat bersatu padu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih." Aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara di mana kamu semua tidak akan sesat selagi mana kamu semua berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-63 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, umat Islam perlu menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh membolak-bolakkan hati setiap manusia. Contohnya dari segi permusuhan kepada sifat berkasih sayang dan tolong-menolong antara satu sama lain. Maka kita perlu banyakkan berdoa supaya Allah sentiasa kukuhkan hati kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kedua, umat Islam hendaklah bersatu padu dan berpegang kuat dengan akidah Islam. Sekiranya umat Islam berpegang dengan ajaran tauhid yang sama, maka sudah pasti panduan Al-Quran juga sama. Justru Allah akan menghilangkan perbezaan sesama manusia. Percayalah, dengan kitab suci Al-Quran, umat Islam pasti akan dapat bersatu padu. Ketiga, umat Islam hendaklah saling tolong menolong antara satu sama lain. Sekiranya ada pertolongan yang diperlukan, maka jadilah orang yang sentiasa bersedia untuk mengholorkan bantuan dengan sukarela dan niatkan kerana mencari keredaan Allah. Sidang pendengar yang dalam hati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.